Jika anda adalah pemilik Honda, anda perlu tengok video ini. Sebelum munculnya sistem power steering, memulaskan steering memang memerlukan lengan yang kuat. Berat kereta digabungkan dengan geseran tayar hadapan dan jalan, bermakna menghalakan kereta ke arah yang kita nak, memakan tenaga yang banyak. Okey, lagi-lagi pada kelajuan rendah atau pada waktu berhenti. Ia juga bermakna kereta akan lebih kurang agile dan mengelak kemalangan adalah lebih susah. Walau bagaimanapun, dengan pembangunan dan kemajuan sistem pengemudian kereta sekarang, kereta-kereta zaman sekarang adalah lebih mudah dipandu dan jauh lebih selamat berbanding kereta pada zaman dahulu. Saya Afiq daripada Cikgu Kereta dan hari ini kita akan membincangkan cara untuk mengatasi kebocoran minyak power steering. Sistem power steering kereta anda menggunakan sistem hidrolik untuk berfungsi, bermakna minyak yang dalam bentuk cecair tu akan menolak piston apabila dikenakan tekanan untuk dapat membantu memusingkan tayar kereta. Akan tetapi, untuk memastikan sistem ni berfungsi dengan baik, semua penyambung dan hos perlulah kuat dan tidak bocor. Kebocoran akan menyebabkan kurangnya tekanan dan boleh menyebabkan pump serta komponen-komponen lain untuk lebih cepat haus dan rosak. Apabila ia haus teruk atau tekanan pada minyak power steering berkurang dengan banyak, sistem power steering kereta anda akan berhenti berfungsi dan menyebabkan kereta sukar dikawal atau lebih teruk lagi, terus tak boleh dapat dipandu. Ramailah pengguna Honda yang kena benda ni. Jadi, apa yang menyebabkan sistem power steering bocor? Seperti komponen-komponen lain pada kereta, masa dan kelusuhan adalah punca utama wear and tear yang akhirnya menyebabkan masalah boleh berlaku. Okay, selalunya komponen-komponen yang lembut dulu akan rosak sebab ia lebih terdedah kepada kerosakan. Pada sistem power steering kereta kita terdapat o-ring dan gasket yang fungsinya untuk memastikan sambungan sentiasa ketat dan tidak bocor. Bila komponen-komponen ini dah lama, perubahan suhu tinggi dan rendah berulang-ulang kali sepanjang hidupnya dengan oksidasi dan keadaan sekeliling. Jadi ia boleh menyebabkan bahagian getah dalam plastik ni untuk mula mengeras dan akhirnya dia retak dan akhirnya ia menyebabkan kebocoran. Akan tetapi komponen yang menggunakan besi dan keras sekalipun tidak dapat menahan pemanduan yang kasar, terutamanya pada jalan yang tidak betul, yang jalan juga yang tidak rata. Okey, bendul dan lubang daripada jalan yang tidak rata menyebabkan kegaran, ada vibration dan pergerakan berlebihan dan lama kelamaan boleh menyebabkan ia lemah dan akhirnya menyebabkan kebocoran. Okey, tambahan pula komponen-komponen ni adalah agak susah untuk dibaiki dan susah untuk ditukar ganti. Okey, cara untuk mengelakkan kebocoran power steering. Untuk mengelakkan kebocoran power steering, langkah-langkah pencegahan mudah ini dapat memanjangkan umur sistem power steering kereta anda. Ini ada beberapa yang tips lah yang dapat membantu sistem power steering kereta anda untuk berfungsi dengan baik buat jangka masa yang lama. Yang pertama, jangan pulas steering sampai habis. Power steering kereta ni direka untuk bekerja pada julat yang ditentukan sahaja. Tetapi ia akan dapat beban yang berlebihan apabila ia dipulas terlalu jauh. Tak kisahlah kiri atau kanan, berapa jauh yang jauh tu yang saya maksudkan ni. Saya boleh katakan pulas sampai habis sampai dah tak boleh pulas lagi. Itulah maksud pulas sampai habis. Memulas steering sehingga habis hingga ia melanggar stopper akan meletakkan beban yang tinggi kepada pump power steering kereta kita, hos sambungan dan semua komponen-komponen lembut yang saya dah sebut masa awal-awal video tadi. Anda bukan sahaja boleh merosakkan pump tetapi juga boleh menyebabkan kebocoran minyak power steering. Berikan kereta anda sedikit kelegaan. Apabila tayar kereta anda mencecah stopper, patah balik sedikit. Anda dah pusing habis tu, patah balik sikit. So, jangan pegang lama sangat kat ujung. Jadi, sebelum anda meneruskan pergerakan lagi. Jadi, anda dan saya dapat mengelakkan pergi ke bengkel kereta pada masa hadapan. Okay, lead stopper untuk power steering adalah antara bahan yang memang direka untuk
membantu melembutkan balik o-ring, gasket dan komponen-komponen lain untuk mengelakkan kebocoran. Jadi apabila komponen-komponen ni semakin tua, ia mula meretak dan hilang bentuk asalnya. Akan tetapi bahan kimia daripada leak stopper ni dapat membantu untuk mengembalikan bentuk asalnya semula. Akan tetapi leak stopper ni untuk sistem aircon adalah sangat tidak digalakkan kerana ia boleh menyebabkan sistem tersumbat. Saya cadangkan membuat flushing power steering pada setiap 100,000 kilometer yang pertama. Kemudian selepas 100,000 tu buat 50 hingga 75,000 kilometer selepas tu. Okey? Jika anda buat macam ni, nescaya ia dapat membantu anda untuk mengelakkan kebocoran, kerosakan sistem atau penggantian barang yang sememangnya mahal dan memakan masa. Seterusnya perhatikan kondisi tali sawat pam power steering. Tali sawat adalah tali yang menyambungkan komponen pam-pam pada kereta anda dengan enjin anda. Jika tali ni putus atau slip, pam power steering anda akan tidak dapat berfungsi dengan baik atau langsung tak berfungsi. Anda memanglah tak perlu pun kerap gantikan dengan yang baru. Tetapi sebenarnya anda perlu tukar dengan segera apabila anda perasan ada retak ataupun pemanjangan atau apa-apa kesan yang jelas menunjukkan kerosakan pada tali sawat kereta anda. Saya sekarang ada laman web dan bengkel aircon sendiri. Jika anda ada masalah aircon atau bateri kereta yang rosak, jemput datang ke bengkel kami dan tekan link website untuk tahu lokasi kami. Terima kasih kepada semua pelanggan kami yang support daripada awal pembukaan bengkel kami. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik dan keluarkan semua ilmu mengenai aircon kereta dan apa-apa saja ilmu yang ada pada kami untuk menyelesaikan masalah pada kereta anda. Baiklah, sampai di sini sahaja video untuk kali ini. Jika video ini dapat membantu anda untuk lebih tahu pasal power steering, bantu saya untuk tekan butang like, tekan subscribe dan untuk dapat lebih banyak ilmu mengenai kereta. Saya Afiq daripada Cikgu Kereta. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.